Episod kali ni kita nak borak pasal misteri kematian Michael Jackson. 25 Jun 2009, dunia telah kehilangan salah seorang manusia yang paling terkenal, iaitu Michael Jackson. Digelar sebagai Raja Pop, Rock and Soul. Ketika dia meninggal, dia berusia 50 tahun dan mempunyai anak-anak yang masih kecil, iaitu Prince, Paris dan Blanket. Pada masa tu, Michael Jackson tengah sibuk dengan siri kemunculan This Is It, konsert besar yang dijadualkan berlangsung di London antara 13 Julai 2009 dan 6 Mac 2010. Berita kematian Michael Jackson ni mengejutkan satu dunia sampai internet crash masa tu. So ramai sangat yang nak Google, nak tahu kenapa Michael Jackson mati. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada hari kematian Michael Jackson? Kalau search dekat Wikipedia sekarang, kita akan dapati bahawa punca rasmi kematian Michael Jackson adalah disebabkan oleh propofol dan benzodiazepine. Jadi apa benda semua ni? Dia ni ketagih dadah ke apa? Episod kali ni kita akan menceritakan sebab kematian Michael Jackson dan adakah dia ni sebenarnya mampu diselamatkan. Bila kita tengok gaya hidup mewah Michael Jackson, susah untuk kita percaya yang penghibur hebat dunia ni habiskan sebahagian besar hidupnya di dalam kesakitan. Pada tahun 1984, semasa buat penggambaran iklan Pepsi, Michael Jackson telah ditimpa kecelakaan yang parah apabila rambut dan kepala dia terbakar disebabkan terkena bunga api. Pada malam tu, Michael Jackson mengalami kebakaran tahap kedua dan ketiga pada kulit kepala dan badan. Dan malam tu juga dikenal dengan pembedahan plastik dan ubat-ubat penenang. Pada tahun 1999, semasa tengah buat persembahan, Michael Jackson jatuh 50 kaki ke bawah disebabkan platform yang masa dibuat show tu rosak dan jatuh. Masa kemalangan berlaku, Michael Jackson memang profesional gila dengan meneruskan persembahan tanpa ada orang tahu di tengah menahan kesakitan. Kemalangan tersebut telah membuatkan kerosakan kekal pada tulang belakang Michael Jackson. Lepas persembahan, Michael Jackson pun rebah dan terus dikejarkan ke hospital, di mana sekali lagi dia dikenakan beberapa ubat tahan sakit yang serius. Sejak dari itu, Michael Jackson terpaksa hidup dengan kesakitan tulang belakang dan ubat-ubatan telah menjadi pendamping dalam hidup dia. Disebabkan kesakitan yang dia lalui, dia mula merasai tekanan dalam hidup. Michael Jackson ni mempunyai insomnia yang teruk sampai ada kala dia tak tidur 3, 4 ke 5 hari. Dan perkara yang boleh bagi dia tidur hanyalah ubat tahan sakit dan ubat penenang. Menjelang akhir tahun 90-an, Michael Jackson telah menjadi penagih kepada propofol. Yang pada asasnya, propofol ni digunakan oleh doktor untuk membius pesakit semasa pembedahan. Michael Jackson ni terlalu bergantung dengan propofol untuk tidur sampai dia gelarkan propofol tu sebagai susu dia. Yelah, budak kecil kan nak tidur kena minum susu, tapi Michael Jackson kena ambil propofol, ubat bius yang orang selalu guna untuk pembedahan. Pada awal tahun 2009, Michael Jackson tanda tangan kontrak yang sangat menguntungkan dengan gergasi media AEG untuk menganjurkan satu siri konsert di London. Konsert This Is It yang sepatutnya menjadi comeback hebat untuk Michael Jackson. Perancangannya adalah untuk mengadakan konsert pertama pada bulan Julai 2009 dan rehearsal dimulakan pada lewat April di Staples Center di Los Angeles. Persiapan untuk konsert ni memang menjadi rutin yang sangat memenatkan bagi Michael Jackson. Hal ini disebabkan dia dah tak buat persembahan secara langsung berskala penuh ni selama lebih 10 tahun. Lepas tu tiba-tiba kena menari, menyanyi, lepas tu kena merancang lagi dengan band, kena susun strategi dengan kru lagi berjam-jam. Perkara ni berlanjutan selama 5 atau 6 hari seminggu. Untuk pastikan dia ni berfungsi, dia perlu cukup tidur. Jadi untuk dapatkan tidur yang lainnya, dia terpaksalah ambil ubat-ubat penenang untuk bagi dia tidur. Sebagai sebahagian daripada perjanjian dengan AEG, Michael Jackson minta untuk upah seorang doktor peribadi yang boleh tolong dia semasa tua selama 6 bulan. AEG pun setuju dan mengupah Conrad Murray, seorang doktor yang telah mengenali Michael Jackson sebelum tu lagi dan yang pasti tahu tentang keperluan Michael Jackson ni. Jadi inilah yang berlaku hampir setiap malam selepas latihan. Dari Staples Center, Michael Jackson akan balik ke rumahnya di Los Angeles. Kat situlah Dr. Murray akan berada di samping Michael Jackson untuk tengok dan mengendalikan propofol dan ubat-ubatan yang lain. Dr. Murray akan memberikan suntikan propofol sebanyak 50 mg ke dalam jasad Michael Jackson setiap malam.
Dr. Murray kemudian mula kurangkan dos propofol daripada 50mg kepada 25mg setiap malam. Sebagai pengganti, Dr. Murray sediakan sedatif midazolam dan lorazepam tambahan. 2 hari sebelum kematian Michael Jackson, Dr. Murray bagi 2 ubat penenang ni kepada badan Michael Jackson tanpa memberi propofol. Beberapa jam sebelum Michael Jackson meninggal dunia, Dr. Murray cuba menidurkan Michael Jackson dengan memberinya ubat penenang tanpa propofol. Tapi sampai jam 1:30 pagi, Michael Jackson masih tak dapat nak tidur. Dr. Murray pun bagi dia sejenis ubat penenang lain iaitu Valium. Tapi ubat penenang tu pun tak berkesan dan Michael Jackson masih lagi tak boleh nak tidur. Kemudian pukul 2 pagi, Dr. Murray sekali lagi suntik lorazepam dan Michael Jackson tak boleh nak tidur juga. Kemudian pada pukul 3 pagi, Dr. Murray suntik midazolam dengan harapan Michael Jackson akan tertidur. Suntikan masih diberikan beberapa jam kemudian. Pada 10.40 pagi, Dr. Murray kemudian menyuntik propofol ke dalam badan Michael Jackson selepas Michael Jackson minta. Dos propofol yang diberikan hanya 25mg. Beberapa minit selepas suntikan propofol, Michael Jackson pun tertidur. Lepas tu, Dr. Murray ni keluar bilik kejap. Tak sampai 2 minit, dia balik bilik, dia sedar-sedar yang Michael Jackson dah tak bernafas. Dari segi perubatan, Michael Jackson masa tu mengalami masalah pernafasan dan pakar percaya ketika itu masih boleh diselamatkan. Satu-satunya perkara yang Michael Jackson perlukan adalah oksigen. Tetapi masa tu Dr. Murray fikir yang Michael Jackson ni kena serangan jantung. Jadi dia pun cepat-cepat buat CPR yang sememangnya tak function pun. Dr. Murray juga tak cepat-cepat call 911 dan bila bantuan sampai dah tak sempat dah. Bila ambulans sampai, Michael Jackson segera dibawa ke hospital Pusat Perubatan UCLA Ronald Reagan. Di hospital ini, Michael Jackson telah diisytiharkan meninggal dunia. Atas kematian ini, Dr. Murray telah dikenakan hukuman maksimum 4 tahun penjara serta lesen perubatan Texasnya dibatalkan. Bagaimanapun, Dr. Murray akhirnya dibebaskan bersyarat selepas menjalani hukuman penjara 2 tahun. Dr. Murray sempat menyalahkan hospital tempat Michael Jackson dirawat tu disebabkan paramedik buat kerja slow sangat katanya. Dr. Murray juga jelaskan yang dia tak bunuh Michael Jackson. Dia kata yang dia seorang doktor yang baik dan bertanggungjawab. Dia dah berkhidmat lebih 20 tahun dan tahu undang-undang. Dr. Murray juga mendakwa yang mahkamah jatuhkan hukuman dengan tidak adil disebabkan memenjarakan orang yang tidak bersalah. Cerita pasal Michael Jackson ni sangat sedih sebenarnya sebab kawan-kawan rapat dan ahli produksi tahu je masalah yang dihadapi oleh Michael Jackson ni. Tapi tak ada siapa pun nak bantu dia keluar daripada masalah dadah ni. Michael Jackson boleh je dibantu dengan dihantar ke pusat pemulihan kalau betul-betul ada orang ambil berat pasal dia. Tetapi pada akhirnya, orang-orang keliling Michael Jackson nampak yang Michael Jackson buat persembahan secara live walaupun memerlukan dadah itu lebih menguntungkan daripada Michael Jackson yang berada di pusat pemulihan untuk memperbetulkan ketagihan. Jadi apa pendapat korang tentang video ni? Adakah korang rasa Dr. Murray itu bersalah ataupun tidak? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.